Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam sesi pembelajaran secara online. Pada hari ini Ustazah akan mengajar tajuk Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Sebagai pendahuluan, kita akan mempelajari tentang era pemerintahan kerajaan Islam. Kerajaan Islam berjaya menguasai dunia selama 1400 tahun lamanya, yang mana ianya adalah bermula daripada zaman Rasulullah SAW, yakni pada tahun 1 Hijrah hingga 11 Hijrah, bersamaan tahun 622 Masihi sehingga 632 Masihi. Ianya berpusat di Madinah. Pemimpinnya ialah Rasulullah SAW. Era yang kedua ialah pada zaman kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin bermula pada tahun 11 Hijrah hingga 40 Hijrah, yakni bersamahan dengan 632 Masihi sehingga 661 Masihi. Ianya masih berpusat di Madinah. Pemimpin kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin terdiri daripada 4 orang khalifah. 4 orang khalifah ini ialah, yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khalifah Umar bin Al-Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Era pemerintahan yang ketiga ialah pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan ini bermula pada tahun 41 Hijrah sehingga 132 Hijrah, bersamaan dengan 661 Masihi sehingga 750 Masihi. Kerajaan ini pula berpusat di Damsyik. Di antara khalifah atau pemimpin yang terkenal bagi kerajaan ini ialah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seterusnya, Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah bermula pada tahun 132 Hijrah dan berakhir sehingga 656 Hijrah. Setelah Kerajaan Abbasiyah, maka bermulalah pula era Kerajaan Utsmaniyah. Kerajaan Utsmaniyah bermula pada tahun 698 Hijrah sehingga 1341 Hijrah, bersamaan dengan 1299 Masihi sehingga 1924 Masihi. Jika Kerajaan Abbasiyah berpusat di Baghdad, kerajaan ini pula berpusat di Istanbul. Pemerintah daripada kalangan Kerajaan Utsmaniyah ialah Sultan Utsman Ertugrul, Orhan, Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni. Antara tahun 656 Hijrah sehingga 698 Hijrah. Selepas kejatuhan Kerajaan Abbasiyah di Baghdad, Kerajaan Abbasiyah diteruskan di Mesir. Kita akan masuk kepada tajuk Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Ciri kepimpinan Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, yang pertama kita pergi kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Antara ciri kepimpinan beliau ialah beliau seorang yang tegas, yang mana beliau sangat tegas dalam memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Yang kedua, beliau juga adalah seorang yang berpandangan jauh, yang mana beliau mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai usaha menghimpunkan tulisan ayat Al-Quran yang terdapat pada kepingan-kepingan batu, tulang, pelepah tamar dan kulit haiwan, kerana ramai penghafaz Al-Quran terkorban dalam peperangan Yamamah. Seterusnya, ciri kepimpinan beliau ialah setia dengan arahan Rasulullah SAW, yang mana beliau meneruskan tindakan Rasulullah SAW untuk menghantar
Usamah bin Zaid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam kepada Kerajaan Ghassan. Dalam kepimpinan beliau telah mengamalkan syura, yang mana beliau mengambil kira pandangan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentera Rom dengan strategi pembahagian 4 pasukan tentera sehingga berjaya menawan negeri Syam. Kita berpindah pula kepada ciri kepimpinan khalifah yang kedua, iaitu Khalifah Saidina Umar bin Al-Khattab. Beliau juga merupakan seorang yang tegas dalam pemerintahannya. Beliau telah menggantikan Khalid Al-Walid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah semasa Perang Yamamah. Yang kedua, beliau seorang yang adil. Antara bukti keadilannya, beliau memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan meninjau sendiri keadaan rakyatnya, termasuk menyamar sebagai rakyat biasa. Yang ketiga, beliau merupakan seorang yang berfikiran terbuka, yang mana Saidina Umar bin Al-Khattab bersedia ditegur oleh Rasulullah dan menerima pendapat daripada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq tentang pembebasan tawanan perang Badar kerana menghormati keputusan mesyuarat. Seterusnya, Saidina Umar juga merupakan seorang yang cekap. Antara contoh kecekapan beliau dalam pimpinannya ialah menubuhkan majlis syura dan beberapa jabatan baharu, yakni dipanggil sebagai Ad-Diwan, serta mengemaskini Baitul Mal bagi melicinkan pentadbiran negara. Yang kedua, beliau juga membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian pentadbiran di bawah kuasa seorang gubernur yang cekap seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin Al-As. Ciri kepimpinan khalifah yang ketiga, yakni Khalifah Sayyidina Uthman bin Al-Affan. Beliau merupakan seorang yang berpandangan jauh, di mana beliau telah menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran sebagai Mushaf Utsmani bertujuan memelihara kesucian Al-Quran. Yang kedua, beliau juga seorang yang berfikiran terbuka, melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal. Beliau juga telah membenarkan sahabat keluar dari kota Madinah. Yang ketiga, beliau seorang yang prihatin, menyumbangkan harta dan kekayaan demi untuk pertahanan negara. Seterusnya, beliau juga membesarkan Masjid Nabawi untuk keperluan dan keselesaan umat Islam. Beliau juga merupakan seorang yang inovatif, di mana pada masa beliau memerintah, beliau telah menumbuhkan Angkatan Tentera Laut Islam sehingga berjaya meluaskan empayar Islam khusus di Syam dan Mesir. Seterusnya, kita berpindah kepada ciri kepimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau juga merupakan seorang yang tegas. Contohnya, beliau telah memecat beberapa pegawai yang dilantik oleh Khalifah Utsman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa Al-Asy'ari bagi meredakan kemarahan puak pemberontak. Seterusnya, beliau adalah seorang yang berpandangan jauh, antaranya menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Utsman bin Affan kerana keadaan negara yang masih huru-hara dan dikuasai oleh puak pemberontak. Yang ketiga, beliau merupakan seorang yang berilmu, memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang dan pernah dilantik sebagai hakim di Yaman. Selain itu, beliau juga seorang yang berani, pernah menyertai hampir ke semua peperangan seperti Perang Badar dan Perang Khaybar dan berada di barisan hadapan. Beliau juga sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui bebanan yang bakal dihadapinya. Seterusnya, kita pergi kepada pencapaian pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Apakah pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin pada masa pemerintahan kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin ini berlangsung? Yang pertama, dari segi agama. Dari aspek agama,
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu, dan golongan yang enggan membayar zakat. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah menyebarkan dakwah Islam sehingga tersebar di wilayah Mesir, Parsi dan juga Rom. Dari aspek politik, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pembukaan wilayah baharu Islam di sebahagian wilayah Iraq dan Syam. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab pula, beliau telah menubuhkan Majlis Syura, Jabatan Tentera, Jabatan Polis, Jabatan Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Negara. Manakala pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, pencapaian pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ialah berjaya mematahkan pemberontakan dan penaklukan serta meluaskan kuasa wilayah Islam sehingga ke Rom, Mesir dan Afrika Utara serta menawan Pulau Cyprus. Seterusnya, pencapaian pemerintahan dari aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah memperkenalkan pelbagai cukai baharu seperti cukai jizyah dan kharaj. Seterusnya, Khalifah Umar juga telah memajukan sistem pengairan dan saliran melalui pembinaan terusan Amirul Mukminin di Mesir dan empangan Abu Musa di Basrah. Yang ketiga, beliau juga telah mengemaskini institusi Baitul Mal dan meneroka tanah baharu untuk memperbanyak hasil pertanian. Semasa pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Talib, beliau telah meneruskan kutipan jizyah yang dikenakan terhadap golongan zimmi. Dari aspek sosial pula, Khalifah Umar bin Al-Khattab telah mengasaskan takwim Islam sebagai asas permulaan pengiraan tahun hijrah. Selain itu, beliau memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah untuk menghormati hak sosial dan menjaga kebajikan rakyat. Beliau juga telah membina kemudahan awam seperti tali air untuk kemudahan pertanian. Manakala pencapaian kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin daripada aspek ketenteraan ialah pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah meneruskan pembebasan negeri di wilayah Iraq. Selain itu, beliau juga membuka Baitul Maqdis di Palestin dan juga di Mesir. Manakala pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, beliau telah menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama bagi tujuan keselamatan dan peluasan kuasa. Seterusnya, dari aspek pendidikan, pencapaian yang berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ialah beliau telah mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran susulan 70 orang penghafaz Al-Quran syahid dalam peperangan Yamamah. Manakala pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, pencapaian pendidikan pada masa itu ialah beliau telah menubuhkan sekolah iaitu Al-Qutab yang dikhususkan untuk kanak-kanak. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan pula, beliau telah menyelaraskan bacaan yakni qiraat dan penulisan mushaf Al-Quran menggunakan bahasa Quraisy dengan nama mushaf Utsmani. Seterusnya, apakah iktibar yang kita dapat daripada sejarah pemerintahan kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin? Sebagai umat Islam, kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara. Sebagai umat Islam juga, kita hendaklah menggiatkan usaha dakwah agar kebenaran Islam dapat disebarkan. Seterusnya, kita hendaklah mengukuhkan perpaduan umat Islam dengan memelihara hak antara satu sama lain. Kita juga hendaklah menyumbang kepakaran untuk pembangunan dan kemajuan negara. Yang kelima, kita hendaklah mengamalkan akhlak yang terpuji agar menjadi contoh teladan yang baik. Yang keenam, kita hendaklah menyokong kegiatan ekonomi umat Islam supaya umat Islam dihormati.
Sekian sahaja daripada Ustazah hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan memberi manfaat kepada semua pelajar. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.